ففهمناها سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن الطير وكنا فاعلين اللهم اجعلنا من المخلصين واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا متكلمين باللغات العربية فصحى ومتبحرا في علومها ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amma ba'd. Jadi Alhamdulillah lah kita dapat berkumpul pada hari ini. InsyaAllah pada hari ini kita masuk ilmu yang berkaitan dengan fiqh. Masih lagi dalam kaedah memahami fiqh. Sebelum kita masuk hukum-hukum lah. Muka surat 2. Ada kitab muka surat 2 lah. Ramai ada kitab lah kan lah ni. Okey, kita tengok, kita ambil contohnya. Contoh apa tu? 4 sumber yang kita ambil dalam syariat kita. Satu suruhan dan larangan Allah. Itu syariat Allah, hukum-hukum Allah yang Allah turunkan pada kita, kena ada 4 sumber. Tak boleh ambil benda lain-lain lah, tak boleh ambil dari sumber yang lain. Yang pertama, sumber yang utama yang kita ambil dalam agama kita, yang kita duk buat semayang semua, yang kita puasa, yang kita mandi apa? Mandi ada besar ada, mandi ada kecil lagi. Mandi apa lagi ada? Mandi raya. Semua dalam 4 sumber. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis Nabi. Sunnatun Nabawiyah. Kemudian, yang ketiga, ijma' dengan ijtihad. Ijma' ni satu pandangan ulama'. Seorang mujtahid yang keluarkan pandangan, kemudian disepakati oleh seluruhnya ulama'. Itu dipanggil ijma'. Kalau seorang saja bagi pandangan, itu panggil ijtihad. Mujtahid yang keluarkan pandangan, dia panggil ijtihad. Itu ijtihad dengan dengan ijma' itu sama, tempat yang sama. Nombor 3, sumber rujukan kita. Yang kita buat sekarang ni lah kan, semayang dengan jarak, pandemik. Satu kes yang baru, pakai rantai orang perempuan yang bunga clover. Itu semua daripada ijma' dan ijtihad. Ulama' yang mengeluarkan pandangan. Yang keempat, qiyas. Qiyas ni kita samakan hukum dengan hukum yang terdahulu. Hukum yang ada zaman law ni. Contoh arak lah yang kita, arak. Kenapa arak tak boleh minum? Zaman law ni ada tak arak yang macam mana zaman Rasulullah dulu? Ada tak? Arak yang diperam daripada tamar. Alkohol yang dihasilkan daripada tamar dan anggur. Maka jadilah arak dalam satu botol. Itu khol yang mana diperamkan itu menjadi khamar. Tapi zaman law ni tak pakai macam tu lah. Proses dia pakai proses kilang je lah. Tiger, beer. Ada lagi Jolly Shandy, nama-nama arak-arak. Itu dah ambil kias. Kenapa tak boleh minum arak? Setiap yang memabukkan itu adalah haram. Itu ada cara. Itu kias. Sumber rujukan kita yang keempat. Sebab apa? Sebab zaman law ni ramai sangat orang nak pakai sunnah semua. Semuanya sunnah. Tak ada dalam sunnah, tak boleh. Tak ada dalam sunnah, tak sah. Kalau kata bid'ah dah, semayang kita lah ni, pandemik Covid ni, bid'ah tak? Bid'ah tak? Jarak sah. Bukan saja kunut. Kunut tak boleh bid'ah. Contoh kan, saya kata ni. Kunut tak boleh sebab bid'ah. Kata, ada setengah pihak yang mendakwa. Nabi tak buat kunut. Nabi tak buat semayang tarawih 20. Kan, itu bid'ah. Lah ni yang semua orang buat jarak soft. Lagilah Nabi tak pernah buat benda ni. Tak bid'ah pula benda tu. Ikut pula syariat, ikut pula fiqh kan. Bercampur aduk. Sebab apa? Sebab kita tak faham fiqh. Jadi kalau kita dah faham 4 sumber hukum ni, kita akan tahu kenapa boleh jadi macam ni agama kita. Kenapa boleh jadi macam ni? Sembelih ayam, banyak sangat ayam. Pakai elektrik lah ni. Rendam ayam yang rasa yang kuat lagi, rendam, pakai elektrik. Ayam tu lemah baru sembelih. Kalau kata nak pakai sembelih, lepas tu boleh gantung pula hukum dia. Hukum yang terbaru. Kalau ikut bid'ah tak boleh. Nabi sembelih macam mana ayam? Sekok-sekok kan? Sekok-sekok. Sembelih lembu pun sekok-sekok. Lah ni sembelih banyak terus ada kaedah dia. Itu dia panggil, kita ambil ijma'. Hukum yang selalunya orang zaman law ni tak pakai dua.
Dia ambil Quran dan sunnah je. Tak ada dalam tu tak boleh lah bid'ah. Dua benda lain dia tak ambil ni. Ijtihad, ijma' dengan qiyas. Ingat, dua hukum yang ketiga dengan empat ni antara hukum yang paling penting dalam agama kita yang kita amalkan. Kan? Kita tengok dalam pandemik Covid ni macam-macam dalam syariat yang ada. Semayang jemaat itu tak lebih pada 40 orang, 23 orang, zon yang kuning. Zon merah pula 16, 13 orang. Yang tak semayang jemaat tu kau ada duduk rumah. 3 kali jemaat tak semayang. Tak boleh pergi, umur 70 ke atas, 60 ke atas ke 70 ke atas tak boleh pergi. Kalau ikut hadis Nabi, 3 kali jemaat tinggal, Allah tutup pintu hati dia. Kufur. Tapi kenapa tak letak kufur pula? Itu yang kita belajar fiqh. Yang ni yang fiqh kita belajar. Kita masuk dulu usul fiqh. Okey, contoh dalil-dalil yang kita tengok pada muka surat 2, contohnya kita mengetahui bahawa niat ketika berwuduk adalah wajib berdasarkan kepada sabda Rasulullah. Kita tengok innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu dikira dengan niat. Setiap apa yang kita lakukan mesti kena ada niat. Maka kalau kita tak niat, sah tak amalan kita? Tidak sah. Sumber rujukan Islam yang berapa ni? Antara 4 tu. Adakah ini Quran? Bukan. Dia tulis apa? Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-1907. Maka kat sini, dari mana kita ambil? Sumber yang ke berapa? 1, 2, 3 ke 4? Ke 2. Adalah dalil sumber asal kita. Okey, kita ambil contoh. Ni contohlah banyak. Contoh lagi. Contohnya lagi ialah seperti kita mengetahui bahawa niat pada waktu malam adalah syarat sah puasa berdasarkan sabda Rasulullah. Man lam yubayyiti. Man barang siapa lam yubayyiti yang bermalam tanpa niat. Orang yang nak puasa, dia bermalam pada malam itu, esok nak puasa tanpa niat. Untuk puasa as-siyam qabla al-fajri, sebelum terbit fajar, fala siyama lahu. Tidak ada puasa baginya pada hari tersebut. Ini Nabi cakap. Sumber rujukan kita dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain ni, dia ada juga hadis yang lain. Hadis yang diambil daripada Nabi, tapi hadis yang lain. Nabi buat macam mana? Setiap tempat Nabi buat berbeza. Ini yang mana Ustaz pesan lah, kita ingat. Nabi takkan buat satu amalan yang mana syariat Allah ni, wahyu yang turunkan dalam keadaan yang sama. Kadang-kadang Nabi buat tempat ni, Nabi buat tempat dengan cara yang lain. Ada satu ketika Nabi puasa tanpa niat. Terus Nabi puasa tanpa niat pada malam hari. Itu ada juga Nabi kadang-kadang kita ambil sumber rujukan daripada Al-Baihaqi, daripada hadis Baihaqi dengan Daruqutni, yang mana hadis daripada Nabi yang duduk pada tempat tu, yang di Mekah kira turunnya hadis ni, Nabi tidak, yang mana Nabi berniat pada malam hari. Dan Nabi berkata, sesiapa yang bermalam tanpa berniat untuk berpuasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya pada hari tersebut. Dan mazhab Syafi'i kita mengambil hadis ini sebagai rujukan. Mazhab lain dia ambil hadis yang lain. Mazhab Hanafi kata, tak apa, tak niat pada malam hari, puasa pada bulan Ramadan kan. Dia ambil hadis yang lain, dia ada sandaran yang lain. Selama berapa Nabi turun? 23 tahun. 23 tahun, setiap apa yang Nabi cakap, setiap apa yang Nabi lakukan, setiap apa yang Nabi akukan, itu hadis. Banyak, terlalu banyak hadis. Bayangkan kalau kita cakap pun orang catat kita punya perkataan kita duduk pun orang tulis. Kan? Banyak tak kalau dapat? Kita sembang dengan orang pun orang tulis. Kita duduk jalan, orang tulis kita punya perbuatan. Nabi macam itulah. Sahabat mana dia ingat lah, dia ingat. Tak boleh salin lagi hadis ketiga tu. Sebab takut bercampur dengan Quran. Maka itu hadis. Banyak, terlalu banyak. Sebab tu kalau kita tengok satu tempat ni, mazhab ni gunakan hadis yang lain. Dan kita menggunakan hadis yang lain. Hadis yang ni yang kita gunakan. Maknanya dalam mazhab kita, bila mana kita tak niat pada malam hari bulan Ramadan itu, untuk puasa pada esoknya, sah tak puasa kita? Tak sah. Kalau kita tidak berniat pada malam untuk berpuasa pada esok hari. Dalam mazhab Syafi'i, kitab kita. Fiqh mazhab Syafi'i. Okey, contohnya lagi, yang ni tadi hadis tadi yang mana kita ambil daripada Al-Baihaqi, hadis yang ke-202, bab yang keempat. Darul Qutni juga ada meriwayatkan dia dari hadis yang ke-172, bab yang ke-2. Beliau menyatakan kesemua rawinya adalah thiqah. Syarat-syarat rawi lah. Thiqah ni tinggi lah, martabat yang tinggi antaranya perawinya.
Okey. Contohnya lagi. Contoh mana sumber kita dalam hal agama kita. Contohnya lagi ialah seperti kita mengetahui bahawa sembahyang witir adalah sunat berdasarkan hadis yang menceritakan tentang seorang badui yang bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sembahyang fardu. Kata. Yang badui ini datanglah pada Nabi dan mengadukan pada Nabi tentang sembahyang fardu. Kemudian dia bertanya lagi. Badawi ini tanya pada Rasulullah. Badawi ini siapa dia? Badui. Dia Badawi ke Badui? Bukan Pak Lah Badui ya. Badawi dia Badui. Badui ni orang ni lah, orang Arab yang duduk di kawasan padang pasir. Pengembala kambing dulu. Zaman lama dah. Ni cerita sikit pasal orang Badui ni kita nak kena tahu lah. Zaman Nabi ni orang Badui ni dia antara orang yang akhlak dia rendah lah. Orang bawahan lah. Kalau kasta tu dia kira kasta bawah sekali. Kan? Dia tak ada adab. Nabi yang ajak dia ajar dia adab. Kan? Orang Badui. Zaman lah ni orang Badawi yang paling kaya. Ustaz duduk kat Jordan, pergi kedai makan ke, pergi tepi padang pasir. Dia pun tak pakai lah unta, pakai keldai untuk bawa barang. Dia pun pakai hailak. Semua orang Badawi lah dia pakai jeep. Jeep dengan hailak besar tu. 7-8 buah kereta. Siap ada kemah dalam tu, dia pindah pada satu tempat ke satu tempat yang lain. Kadang-kadang dia ada lebih kurang dalam 200 ekor unta. 300 kambing. Kaya tak? Kita paling kaya berapa kambing kat sini? Kata orang Bukit Jana ni. Kambing pun tak ada. Ni tak? Kan? 300 kambing satu keluarga. 300. 200 ekor unta. Pindah ramai-ramai bawa jeep semua, dia duduk tempat yang ada makanan. Yang ada sumber makanan. Padang-padang pasir ni dia ada rumput tau, rumput kering. Kadang-kadang ada lumut-lumut celah batu, ada garam untuk kambing makan. Musim sejuk lagi dia pindah tempat lain pula. Selalunya tempat Bahrul Mait ni kata laut mati, tempat yang kata paling panas dalam muka bumi lah. Duduk situ memang kata teruk dah panas dah. Itulah tempat dia pindah, antara tempat-tempat yang kata orang Badui ni dia pindah tempat ke situ untuk makanan dan elak daripada musim sejuk. Jordan ni kalau Mu'tah tu ada 4 musim. Aman pun 4 musim. Kalau Yarmouk dekat sepadan Syria 4 musim. Ada semua 4 musim, tapi ada dekat-dekat dengan Tabuk. Tabuk ni antara sepadan Saudi dengan Jordan. Mudawarak. Daripada rumah ustaz tu, daripada Mu'tah nak pergi ke Mudawarak sepadan tu lebih kurang 3 jam. Lepas tu saya naik bas lagi masuk dah Saudi tu, kita pergi Tabuk pula 7 jam. Sampai lagi 7 jam, naik bas lagi 6 jam sampai Taimah. Sampai Taimah 6 jam lagi 3 jam lebih 4 jam sampai Khaybar. Daripada Khaybar tu naik lagi 2 jam sampai Madinah. Nak pergi Mekah kat sana naik bas ha. Kos kita semua 400, kata 400 ringgit duduk kita. Belah-belah Arab ni. Lepas tu daripada Khaybar, daripada Madinah nak ke Mekah 5 jam lah, lebih kurang 5 jam, 4 jam ke 5 jam. Jauh. Itulah sepadan tu, kalau kita tengok orang Badawi akan pindah satu tempat ke satu tempat. Depa ni tak kisah, kadang depa rentas negara. Kan? Nak pindah daripada Tabuk tu ke tempat yang lain, kadang dia tukar satu tempat ni tanpa ada ni lah. Macam immigration Saudi pun dah tahu dah depa ni orang Badawi, dibenarkan untuk entas antara tempat ke tempat untuk selamatkan ternakan mereka lah, ternakan dia. Jadi kita tahu Badawi itu siapa dah? Orang Gazar yang duduk di tanah padang pasir. Yang ni lah orang ni yang bertemu dengan Rasulullah, orang Badawi ni. Dia tanya tentang Rasulullah, adakah lagi solat fardu? Kemudian dia bertanya lagi, adakah masih ada sembahyang yang diwajibkan ke atasku? Nabi dah cerita dah tentang solat dia. Solat fardu ada 5. Kemudian kata, ada tak sembahyang lagi yang wajib ke atas aku? Dia kata, ke atas aku ada tak lagi sembahyang yang wajib ke atas aku? Jawab Rasulullah, kata, tidak, melainkan kamu melakukan yang sunat. Maknanya Rasulullah dah cerita dah tentang solat fardu itu 5. Kemudian dia tanya, adakah yang wajib lagi? Ada tak yang wajib lagi? Dia kata tidak. Nabi kata tidak, melainkan yang sunat. Sebab apa berlakunya cerita macam ni? Sebab apa berlaku hadis-hadis ni? Hadis yang diriwayatkan daripada Al-Bukhari, hadis yang ke-1792, dan Muslim hadis yang ke-11. Tentang cerita ni, sebab apa? Sebab Nabi sembahyang, Nabi tak meninggalkan solat witir. Dalam mazhab Hanafi mengatakan sembahyang wajib itu 6, sembahyang fardu 5. Sembahyang fardu 5, sembahyang wajib itu 6. Termasuk witir adalah sembahyang wajib dalam mazhab Hanafi.
Dalam mazhab Syafi'i, 5 saja sembahyang fardu. Kita wajib dan fardu itu sama. Bagi Hanafi, fardu dan wajib itu berbeza. Fardu sesiapa yang kufur akannya, contoh 5 sembahyang tadi dia tak sembahyang dengan sengaja, maka kufur. Wajib pula, barang siapa yang tidak melakukannya, maka dosa besar saja. Dosa besar sajalah. Bukan kata dosa besar lah, kata besarlah juga. Kita yang meninggalkan dengan sengaja, kufur tak lagi? Tak semayang. Dia tahu dah, kena semayang Zuhur, Asar, Maghrib. Dia tak semayang. Kufur tak? Dalam mazhab Syafi'i, tak kufur lagi. Dosa besar sahaja. Melainkan dia taubat pada Allah. Kena 5 ini. Pada kita semayang witir ni bulan Ramadan je. Bulan Ramadan rajin witir. Bulan tak Ramadan ni 1 je. Kadang-kadang 2, satu lagi tak tahu ke mana dah. Kadang-kadang 1 je witir, ustaz. Boleh tak sembahyang? Ada orang tanya, ustaz, boleh tak sembahyang witir 1 je? Saya nak 1 je. Ikutlah, nak buat kita buat. Yang penting sembahyanglah juga, dan tak sembahyang kan kata. 1 zaman lalu ni. Jadi kat situ Rasulullah tak meninggalkan sembahyang witir. Antara yang hampir dengan wajib itu. Dan Rasulullah juga tidak meninggalkan sembahyang tahajud. Fatahajjat bihi nafilah. Dalam surah Isra ada cerita tentang sembahyang tahajud punya maqam mahmuda. Yang meninggikan, yang membezakan orang tu makam dengan makam yang lain ke akhirat nanti kita orang yang istiqamah dalam sembahyang tahajud. Nah itu. Yang ini termasuk dalam sembahyang witir. Yang istiqamah kan dalam sembahyang witir, dalam sembahyang dan sembahyang witir, maka akan ditingkatkan darjat kita di akhirat. Macam mana? Ini ada sikitlah kita ambil saringan. Macam mana kita nak jadi orang yang istiqamah dalam ibadah? Ada orang salah faham tentang istiqamah. Ini sebab apa kita masuk dalam hadis ni. Tentang istiqamah dalam, kita masukkan juga kupaskan istiqamah dalam sembahyang. Kita nak istiqamah dalam perbuatan yang sunat kita. Kata wajib yang kita buat ni, sembahyang fardu, puasa, zakat, haji, itu tiket kita untuk Islam je, untuk lepaskan kita masuk ke syurga. Amalan sunat ni yang mendatangkan kita punya darajat. Sebab apa? Sebab Allah sendiri kata dalam Quran, maqam yang tinggi itu orang yang sembahyang tahajud. Kan? Orang yang sembahyang duha ada makam dia. Macam mana kita nak jadikan kita istiqamah dalam sembahyang? Qul amantum billah tsumma istaqim. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan bahawa katakanlah kamu beriman kepada Allah dan kemudian kamu istiqamah kan. Yang kita faham istiqamah ni tiap-tiap hari. Kan? Tiap-tiap hari. Istiqamah dalam baca Quran tiap-tiap hari. Istiqamah dalam baca tabarakalladzi tiap-tiap hari. Ada peringkat dia sebenarnya. Cara yang Nabi ajak tu, cara ulama bahaskan istiqamah ni, kalau kita nak mula-mula istiqamah kita berubah, kita ambil satu je. Contoh, dia boleh buat setahun sekali tahajud, buat setahun sekali tahajud. Kalau rasa dia boleh buat sebulan sekali tahajud, buat sebulan sekali. Istiqamah dengan tahajud sebulan sekali. Kalau dia boleh istiqamah tahajud sebanyak seminggu sekali, maka dia istiqamahkan dengan seminggu sekali. Maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan orang yang tahajud ke akhirat. Cuma beza tempat lah. Duduk belakang sekali. Beratuk panjang-panjang, orang depan ni orang tiap-tiap hari tahajud. Depan Allah ni. Contohlah, kita jangan contoh andaian, kita bayangkan lah, kata bukan kata kita akhirat ni kita tak tahu macam mana cerita sebenar. Itu yang Allah maksudkan, kan? Orang yang mana dia istiqamah dengan tiap-tiap hari, maka dia akan duduk depan. Orang yang istiqamah seminggu sekali, dia duduklah tengah sikit. Orang yang istiqamah dengan sebulan sekali, duduk belakang sikit. Yang belakang sekali, semua hidup sekali je tahajud. Contoh, cara nak istiqamah kita buat macam tu lah, ambil lagi sebulan. Paling kurang sebulan lah. Sebulan sekali kita buat tahajud sekali kalau susah nak bangun lah. Ambil sebulan sekali. Maka kita masuk dalam orang yang, kita termasuk juga dalam orang yang bangkit tahajud juga. Mudah-mudahan. Walaupun kat barisan belakang. Itu juga dengan solat duha juga. Quran. Kan? Istiqamah kan? Seminggu sekali. Kalau tak boleh nak tiap-tiap hari. Kan? Zaman Nabi orang yang paling lekeh itu, orang yang kata paling teruk lah. Berapa kali dia khatam? Ada khutbah Jumaat sebelum Covid tu. Ada hadis Nabi menceritakan tentang satu orang yang datang pada Rasulullah, dia tanya pada Rasulullah. Paling kurang bagi kita berapa kali khatam? Sebulan 25 kali. 25 kali. Lepas tu dia kata boleh ada kurang lagi pada tu. Ada tak? Kurang lagi. Ada 20. Kurang lagi 15. Kurang lagi 10. Sampai kurang lah sekali 5. Ada tak lagi? Lebih pada tu, kurang pada tu. Ada tak? Tak ada. Sebulan
5 kali khatam. Kan? Kita 10 tahun, setahun habis juzuk amma. 30 jadilah. Kan? Tapi tak ada langsung. Itu yang paling common. Kita nak letakkan kita ni dah semayang jemaah ni, kita rasa kita dah hebat lah. Sembahyang subuh pergi rasa dah okey dah. Kata darjat yang tinggi, susah. Sahabat-sahabat ni dia tinggalkan dunia. TV semua, Astro semua. Lagi YouTube semua tinggal. Kata itu yang betul-betul lah. Kalau kita, sebab tu kalau kita tengok orang pencen ni, pasal nak dia pergi pondok kan. Pergi pondok. Setengah tu dia pergi pondok. Dia nak duduk, dia nak mana? Dia nak mati dalam keadaan dia ahli ibadah. Kalau 24 jam ada, 18 jam dia duduk dalam ibadat. Duduk sekali kuliah ni sekali, dia boleh hafal Quran. Zaman pondok ni saya kata yang ustaz ngajak ni kat pondok Darul Salihah lah. Lah ni ada kat pondok pun ada seru pada ni. Pondok pun ada seru. Cucuk tanah dah. Macam mana zaman ni. Nak pergi pondok Patih tu, Patih betul-betul rasa tempat dah yang betul-betul kayu betul. Kayu dengan dapurnya ada. Itu tak ada bangunan tak ada. Itu betul-betul rasa kita boleh ngaji. Rasanya setahun, rasanya sebulan boleh lah 5 kali khatam. Nak jadi macam sahabat Nabi tadi. Ustaz pun tak sempat. Sebulan 5 kali. Kata tak dan. Kita banyak benda nak buat. Tambah-tambah kata warga-warga emas ni. Mak-mak lagi lah. Dengan cucu ni. Dalam pantang, ayah-ayah dengan projeknya bertukang. Ya tak? Waktu dengan ada macam-macam. Benda yang dunia dah datang, sampaikan kita susah nak lebihkan akhirat. Sedangkan zaman Nabi itu yang paling common itu kata, sebulan 5 kali khatam. 5. Mudah-mudahan Allah bagi kita masuk syurga dalam keadaan rahmat ni lah. Nak cakap amalan kita tak apa-apa banyak pun. Siapa sini pernah berjuang angkat pedang bila orang ke pihak kata tembak menembak kata. Tak pun kan. Allah tak uji kita dengan keadaan yang paling berat kata. Mudah-mudahan kita masuk syurga dalam keadaan rahmat. Okey, kita balik pada hadis. Jadi hadis Nabi tentang witir. Witir yang mana Nabi tak meninggalkannya. Ada satu riwayat mengatakan Nabi meninggalkan sekali saja ketika Nabi sakit hampir wafat. Ada yang mengatakan, ada riwayat yang mengatakan bahawa Nabi tak pernah meninggalkan witir. Itu. Jadi sebab itu kebanyakan mazhab jumhur atau rajah mengatakan witir ini antara yang paling dekat dengan wajib. Kira 6 lah semayang. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang yang bermazhab Syafi'i dia akan semayang witir. Habis pada semayang isyak tu semayang witir. Semayang mereka kalau tengok orang Bangla kan, Bangladesh, mereka punya sunat bukan macam kita 2, dia 4. Sehari semayang Zuhur Qobliyah ada 4. Ba'diyah ada 4. Itu yang diletakkan dalam mazhab dia. Wajib. Kadang-kadang masuk witir tu wajib buat. Lepas pada sembahyang tu kena buat witir. Sama ada buat sekali atau 2, itu lain kira. Tapi kena buat. Itu. Maka kita letakkan sebagai, itu adalah 5 itu adalah fardu. Dan wajib. Lain pada tu, sunat. Dalam mazhab lain mengatakan bahawa sembahyang fardu itu adalah 5. Hanafi. Wajib itu adalah 6. Termasuk witir. Meninggalkan witir dengan sengaja itu hukum dia dosa besar. Itu dalam mazhab Hanafi. Okey, contohnya lagi kita ambil. Ialah seperti kita mengetahui bahawa sembahyang selepas asar adalah makruh. Ini kita tahu fiqh. Apa tu fiqh? Inilah ilmu yang berkaitan dengan suruhan dan larangan Allah. Nah, larangan Allah dalam sembahyang selepas asar. Itu hadis Nabi. Larangan itu menunjukkan makruh sahaja. La, perkataan la, tidak, jangan kamu. La akalu muttaqian wala yashrabu qa'iman. Allah kata. Nabi kata dalam hadis, janganlah kamu makan dalam keadaan berdiri dan kamu minum janganlah kamu makan dalam keadaan yang bersandar dan janganlah kamu minum dalam keadaan yang berdiri. La tu kadang kita masuk la bahasa Arab. Bila kita kata, bila tanya kat kita la tu tidak. Kalau kita tak belajar fiqh kata tidak ni haram tu kan. Sedangkan la ni tidak ni ada banyak maksud. Maksudnya kadang-kadang dia boleh jatuh pada makruh. Boleh mengatakan, boleh jatuh kadang-kadang dia jadi haram. Itu kaedah yang kita baca lah ni, fiqh, kaedah fiqh. Okey, sembahyang lepas yang mana contohnya lagi ialah seperti kita mengetahui bahawa sembahyang selepas asar adalah makruh. Berdalilkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada melakukan sembahyang selepas selesai sembahyang asar. Sehingga terbenam matahari sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Rujukan kita, mazhab kita yang Syafi'i ni, mazhab Syafi'i, dan kita punya keadaan setempat, kita tak lari pada hadis 6 ni. Yang paling kita selalu rujuk ni adalah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Sekali
Nisa'i. Adapun kadang dia ada riwayat daripada Daruqutni, riwayat daripada Baihaqi, Musnad Ahmad. Ada juga ada di lain tapi kita tak banyak pakai. Sebab apa? Sebab cara kita, metod dalam penulisan Bukhari senang kita nak cari. Kadang-kadang lah ni ada terjemahan tau, terjemahan Bukhari. Kita tengok je bab berapa, hadis berapa, dia bagi nombor, saya ada bab tu keluar tu hadis. Ada setengah hadis kitab sunan ni susah nak cari. Dia ikut pula dia punya abjad hadis tu. Dia ikut dia tak ada yang tak pakai bab. Ada yang pakai nombor hadis tu macam tu. Jadi rujukan kita mesti dua. Sahih Bukhari dan Muslim. Itu. Kalau kita tengok ada pun himpunan, kalau yang kita baca sekarang ni, ni cerita tentang hadis sikit lah. Fadail Amal kan. Kita baca. Ada orang yang kata mendakwa bahawa hadis hadis dhaif, tak payah baca lah. Dalam fiqh, hadis dhaif kita boleh buat beramal, tapi tak boleh berhujah. Beramal, kalau kita ambilkan hadis dhaif sebagai amalan ni tak ada masalah. Sebab statusnya hadis juga. Statusnya adalah hadis. Walaupun perawi ni kadang-kadang ada yang lupa, hilang ingatan dia tak apa-apa nak kuat. Tapi dikuatkan dengan hadis yang lain. Hadis dhaif kita ambil sebagai amalan tu boleh, diperbolehkan. Sandaran ni kepada Rasulullah juga. Ada setengah pada tu tak ambil terus, kata tak boleh ini kata. Yang tak boleh ambil tu maudhu'. Satu hadis yang direka-reka kan atas nama Rasulullah tapi bukan hadis. Berlaku pada zaman Nabi, berlaku pada zaman selepas Nabi. Dia kata Nabi suka makan anggur. Nabi suka makan anggur. Dia kata dia nak lakukan penjagaan, dia jual anggur. Dia kata Nabi suka makan anggur. Nabi makan anggur sebanyak 7 kali sehari. Wahal tak ada pun hadis daripada Nabi. Nabi suka ataupun sahabat yang meriwayatkan. Nabi suka makan durian musangking. Kata. Lah ni nak lakukan musangking dia. Dia kata Nabi suka makan durian. Kata. Dia buat satu hadis. Itu maudhu'. Satu hadis yang diada-adakan. Disandarkan pada Rasulullah tapi Rasulullah tak mengatakan sedemikian. Maka itu maudhu', barulah tak boleh pakai. Dhaif boleh pakai Kita nak buat amal ibadah. Kunyah Nabi sebanyak 40 kali kan. 40 kali kunyah. Dhaif. Nak ikut kunyah boleh lah, kunyah 40 kali. Kunyah daging. Daging lebih 40 kali kata. Kan lihatnya dia daging tu. Okey, kita tengok balik hadis yang berkaitan dengan sembahyang asar. Makruhnya sembahyang asar pada makruhnya sembahyang sunat selepas asar. Berdasarkan dari hadis Nabi melarangkan dengan lafaz la, tidak boleh. Ada jatuh pada makruh. Okey. Contohnya lagi ialah seperti kita mengetahui bahawa menyapu sebahagian kepala ketika berwuduk adalah wajib berdasarkan firman Allah Taala. Dan sapulah kepala kamu, famsahu bi ru'usikum, Allah kata. Wa rajulakum ila ka'bain. Wamsahu bi ru'usikum. Tu ada ayat tentang wuduk. Allah sendiri ajak kita berwuduk. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Cerita tentang berwuduk. Okey, kalau kita tengok balik tentang wuduk ni, siapa yang ajak? Allah ke Nabi? Cara yang pesan suruh buat macam ni, Allah sendiri beritahu. Sebab apa? Sebab wuduk ni bukan ibadat tau. Wuduk ni wasilah untuk ibadah. Kan kadang-kadang kita, adakah wuduk ibadah? Contoh pergi ambil wuduk. Dia buat ibadat ke tu? Wasilah untuk ibadah. Dia Allah sendiri yang mengajarkan kita. Sebelum kita nak solat, maka kita kena buat perkara ni. Itu wuduk. Jadi kat sini kalau kita tengok sumber rujukan kita, bila kita nak sembahyang kita akan berwuduk. Jadi itu siapa yang ajar? Allah Taala sendiri yang ajar kita. Tuhan kita sendiri ajar cara berwuduk. Kemudian Allah sendiri yang mengajarkan, kemudian Nabi tunjuklah cara dia. Berwuduk dah. Jadi macam mana cara yang Nabi ajarkan kita pula dalam wuduk? Bermula dengan apa? Tangan, kan? Ada siwak dulu. Siwak dulu, ada yang siwak kemudian kata gosok gigi kata, kemudian berwuduk. Itu cara yang Rasulullah ajarkan lah. Allah hanya pesan dengan cara yang ni kata. Allah kata mula-mula buat macam ni. Itu susunan yang Allah susunkan. Kemudian kita tengok Quran. Dia kata firman Allah itu adalah dari Quran. Firman Allah tak lari pada Quran lah. Kan? Walaupun kata Taurat, Zabur, Injil itu adalah firman Allah, tapi bukan syariat yang kita kena pegang. Bukan hukum yang kita pegang pada umat Nabi Muhammad. Ingat, syariat kita ini Quran. Quran, sumber rujukan Islam yang keberapa? Pertama.
Nombor satu. Okey, yang ni contoh-contoh yang diberilah. Kemudian kita akan masuk lagi yang lebih detail. Ketahui mana kesimpulannya kita baca. Hukum-hukum syarak yang kita ketahui di atas yang berdasarkan kepada dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah dinamakan dengan fiqh dari segi istilah. Yang takrif pertama mengatakan ilmu tentang hukum-hukum akam Allah ni yang Allah turunkan, syariat ni Allah turunkan sama ada dalam bentuk suruhan ataupun larangan. Itu adalah fiqh. Ilmu tu fiqh. Kalau kita tak ada ilmu tu maka kita tak tahu fiqh. Bayangkan kalau kita hidup di dunia ni kita tak ada benda ni. Syariat Allah ni kita tak tahu langsung. Macam mana orang kafir. Dia tak tahulah. Dia tak tahu tentang fiqh. Dia tak tahu. Sebab tu kalau kita tengok orang kafir ni dia banyak gunakan kaedah dalam hidup dia. Mana yang orang pandang baik itulah baik baginya. Dia tak ada syariat. Macam mana cara nak bersihkan najis, macam mana nak bermuamalat dengan orang. Tak heranlah kalau dia main-main jumpa kita, dia cakap-cakap macam nak gaduh ke. Kan cara dia. Orang kafir yang ada kat orang yang non-muslim yang ada kat negara kita ni, dia lembut, dia bagus sikit tang apa sebab kerana duduk dalam masyarakat orang Islam. Kalau orang non-muslim yang duduk ke tempat dia saja yang tak ada Islam lah kata. Memang kata akhlak dia, antara akhlaknya yang teruk. Yang mana bukan daripada kitab Samawi. Kalau kitab Samawi yang turunnya antara Taurat, Zabur, Injil, biasanya adab dan akhlak dia akan ikut daripada kitab tu. Daripada Allah juga yang ajak sebenarnya. Kemudian dipindah. Sebab apa orang putih ni kalau kita tengok, dia bagus. Akhlak dia bagus. Tapi beza dengan orang yang beragama lain. Orang yang beragama yang bukan daripada ahli kitab. Beza. Sebab apa kita kata orang kafir ni kadang bagus, kita tengok lagi bagus daripada Islam. Dia belajar adab dengan akhlak daripada Nabi Isa. Daripada kitab Injil. Yahudi pula dia ambil Taurat dan Zabur. Tak heranlah. Sebab apa? Sebab syariat yang mana akhlak dan adab yang Allah ajarkan pada apa ni? Nabi Isa sampai kepada depa. Sampai kepada depa. Sebab tu kadang-kadang akhlak dia bagus. Dia tahu hukum-hukum ni, dia tahu. Dalam kitab Injil yang asli, kata apa kitab Bible, apa dia Bible lah yang diubahkan. Banyak larangan terhadap meminum arak. Larangan berzina, itu yang asas dalam agama. Dalam agama, dalam syariat itu asas. Daripada dulu sampai lah ni Allah cakap benda yang sama je. Allah bagi tahu benda tu syariat lebih kurang je. Sampai ke Nabi Muhammad depa tak mau ikut lah kata. Kerana keegoan lah satu lagi. Jadi kita tengok. Lepas kita bezakan. Yang mana Allah turunkan pada kita Quran dan Allah ajarkan akhlak dan adab. Adab kata kita. Dan sama juga dengan orang non-muslim yang ada yang ahli kitab. Sebab tu kalau kita tengok tak heran lah. Mereka bagus lah kata. Mereka ni kadang nampak baik daripada orang Islam. Orang Islam perangai teruk akhir zaman ni. Tengok Tanah Arab ni banyak perang kejar dia. Tapi orang putih tak kata. Sebab apa? Sebab dia ambil dari kitab Injil. Tak heran lah. Akhlak dan adab ni Allah ajak sama lah. Yang mana diturunkan kepada Nabi lah. Nabi Isa. Itu. Okey, itu kaedah yang apa ni? Takrif yang pertama, fiqh tu apa? Ilmu. Ilmu tentang hukum hakam yang mana tentang suruhan Allah dan larangan Allah. Ingat. Yang kedua pula. Kita dah nak masuk dah yang bab tentang akidah dengan fiqh. Ini best juga ni. Okey, kedua ni, takrif yang kedua pula. Apa tu fiqh? Hukum-hukum syarak itu sendiri. Hukum yang mana Allah turun itulah fiqh. Yang tadi, yang takrif pertama itu adalah ilmu tentang hukum hakam. Bila seseorang tu mengetahui ilmu tentang hukum hakam, maka dia tahu fiqh. Tak kira dia sama ada Islam ataupun orang kafir. Andai kata orang kafir tu dia dapat khatam kitab fiqh manhaji lah. Orang bukan Islam, dia belajar fiqh, maka dia tahu fiqh. Orang Islam kalau tak belajar fiqh, maka dia tak tahu fiqh. Yang takrif kedua kata, hukum itu sendiri. Hukum yang Allah turunkan itu fiqh. Hukum-hukum yang mana? Hukum-hukum syarak itu sendiri, itu fiqh. Yang mana yang kita melakukan itu fiqh. Bukan ilmu tapi hukum itu. Oleh itu apabila kita berkata anda mempelajari fiqh, ia bermakna anda mempelajari hukum-hukum syarak yang ada dalam kitab-kitab fiqh bersandarkan pada Quran, Sunnah, ijma' ulama dan ijtihad. Kata. Mempelajari fiqh, kita pelajari fiqh. Yang mana kita buat perbuatan yang kita buat dalam hal agama. Contoh, kita sembahyang hajat, sembahyang tahajud, sembahyang duha, itu fiqh. Itu contoh. Puasa. Yang mana orang kafir tak buat.
Itu fiqh. Maknanya kita tahu fiqh lah bila kita buat amal ibadah tu. Yang mana Allah suruh kita buat tu, kita buat. Allah larang buat benda tu, kita larang. Dan kita buat benda tu. Sunat, makruh. Yang sunat semua kita buat. Wajib dah kita buat. Itu mana kita tahu fiqh. Kerana kita buat sendiri hukum syarak tu. Kita tak makan babi, kenapa? Itu larangan Allah. Maka kita tahu fiqh. Kita tak makan. Yang perbuatan kita tak makan, takut akan Allah, itu fiqh. Beza tadi adalah ilmu. Kesemua hukum-hukum syarak ini dinamakan fiqh. Contohnya hukum-hukum mengambil air sembahyang, hukum-hukum sembahyang, hukum-hukum jual beli, hukum-hukum perkahwinan dan penyusuan, hukum-hukum perang dan jihad dan lain-lain. Kalau kita tengok ulama yang mana menyusun kita kaedah dalam memahami ilmu agama lah, fiqh. Mula-mula kita kena dengan Allah dulu, ibadah. Kemudian yang kedua, kita dengan keluarga. Yang berkaitan mau nakahat. Ulama tu dah susun lah. Yang ketiga, kita dengan siapa pula? Muamalat dengan orang lain. Lepas tu kalau kita, yang mana yang kitab yang kata Ustaz ajak ni, Fiqh Mazhab Syafi'i, ini nombor 1, jilid 1. Yang kita belajar antara kita dengan Allah dulu, dalam hal agama. Lepas tu barulah kita masuk berkaitan dengan jual beli. Dengan orang lain pula. Allah ajak kita dalam Quran, tapi yang mana Allah letakkan Quran tu tak tersusun. Ayat-ayat tak tersusun. Kemudian yang mana ilmu-ilmu yang dikupaskan, yang Nabi semua, akad Nabi yang ajak kita. Cara-cara yang mana, apa yang Allah sampaikan. Kalau kita nak faham sendiri Quran, memang tak faham. Sebab tu kalau kita kelas Quran, ada 3 kan. Dia ada tafsir, ada tadabbur. Ada yang mutarjim, terjemah saja. Kadang konteks ayat tu kita terjemah saja. Tafsir ni lagi dalam lagi. Itu yang betul-betul kita nak faham. Ataupun tadabbur ni ada setengah tu yang tadabbur dia buat baca ayat satu, kemudian dihuraikan konteks ayat. Itu kalau kita tengok balik dalam Quran, satu Quran ni ulama dah keluarkan dengan hadis-hadis Nabi yang Nabi ajarkan, ada pembahagian yang Allah ajak kita. Mula muamalat kita, ibadat kita dengan Allah. Kemudian jatuh pula yang kedua, kita dengan kekeluargaan. Hal kekeluargaan. Kemudian jatuh nombor 3 pula kita dengan muamalat sama manusia. Yang keempat pula, bab jenayah. Dah bina daulah pula, bina negara. Macam mana nak jalankan hukum-hukum berkaitan dengan negara. Jatuh pula yang kelima pula, muamalat dengan negara-negara bukan Islam pula. Fiqh daulah kan. Belajar pasal kita macam mana nak muamalat dengan negara Islam dan bukan Islam. Masuk, keluar pula. Lepas tu masuk. Yang lain ni dia keluarkan sikit. Akidah dengan ibadat. Akidah. Itu dengan akhlak. Sebab dia masuk dalam pembahagian yang lain sebenarnya. Okey, kesemua hukum-hukum syarak ini dinamakan fiqh dari segi istilah. Kata. Oleh itu, perbezaan antara kedua-dua istilah di atas ialah istilah pertama digunakan mengetahui hukum hakam. Takrif yang pertama mengatakan bahawa fiqh ni adalah ilmu. Takrif yang kedua mengatakan hukum hakam itu sendiri. Itu beza dah. Okey, kita masuk ilmu yang berkaitan dengan yang kedua pula. Surat yang ketiga lah dalam surat kitab yang ni baru. Hubungan antara fiqh dengan akidah Islam. Ada tak hubungan fiqh dengan akidah? Ada tak? Fiqh, amalan yang kita buat ni, yang Allah suruh Allah larang ni, dengan kita punya akidah kepercayaan. Ada tak? Dan ni mula-mula Ustaz bagi satu contoh lah. Orang yang beribadat tanpa ada fiqh, siapa dia? Dia buat ibadah, contoh. Dia tauhid dia ada. Dia tahu Tuhan tu satu. Dia dekat, dia rasa dia nak dekat diri dengan Tuhan. Dia tahu Tuhan ni Maha Pencipta. 20 sifat Allah tu dia dah tahu dah. Tuhan, dia tahu 20 sifat Tuhan. Ada sifat-sifat Tuhan yang dia dapat tahu, merasai. Tapi dia tak belajar fiqh. Jadi macam mana keadaan orang tu? Cara ibadat dia dengan cara dia sendirilah. Sebab tu jadinya orang kapiak ni. Dia buat Tuhan ni dalam bentuk cengang. Muka ganas, mata bulat. Tuhan ni kerja dia nak muka je. Dia mulalah buat tokong. Lepas tu dia sembah. Dia ada tauhid, dia ada rasa Tuhan tu ada. Kemudian mana ada beruzlah pula tu, pakai warna oranye, pakai ihramnya, duduk pegang tasbih, ibadat dah. Dia tak ada fiqh ni. Akidah dah. Dia duduk satu tempat, beruzlah. Amitabha, tasbih. Om. Dia tasbih cara yang berbeza. Pakai ihram lah. Warna oranye. Kepala dah kena tahlul.
Elok dah duduk dalam gua. Itu nak mendekatkan diri dengan Allah, dengan Tuhan kata. Dia rasa Tuhan tu ada cara dia dekatkan diri sebab dia tak ada fiqh, maka dia buatlah ibadat ikut cara dia sendiri. Cara macam mana? Duduk lagi makan sayur je. Ni tak? Makan sayur tak makan daging. Duduk puasa, dah tahlul lebih, pakai ihram urin, pegang tasbih besar. Siapa ada beli tasbih kayu dah ni? Ada cerita sikit. Tasbih kayu yang duk pusing-pusing. Kalau tengok kat Shopee tu, tasbih Buddha tu. Itu tasbih Buddha saya ada. Orang China buat untuk depa punya Sami. Lalu Sami tak pakai dah tasbih besar-besar bulat-bulat tu. Dia pakai yang pusing-pusing tu lah ni. Tapi orang kita ni bagus. Orang yang belajar agama ni ustaz-ustaz duk beli, harga murah je. Lebih kurang berapa belas dah, tak silap ustaz. 3 tu dalam RM30 ke, jatuh RM15 ke apa. Harga betul-betul tasbih Buddha tu. Itu main China, kita tak buat. Tasbih Buddha saya ada. Yang kata yang kayu tu ada nombor, sekali kita pusing dia tulis 1 2 3. Tasbih. Kat Shopee murahnya. Yang ni ustaz buat. Ada satu orang-orang yang belajar agama ni dia buat pula. Dia beli, contoh kata dia beli RM10. Dia tulis tasbih ni dia letak dalam packing lawa sikit. Tulis tasbih moden kan, memudahkan tasbih. Cara dia pakai bateri je. Nak kira pun pusing-pusing tu dah tulis nombor 1 2 3 tu cepat, laju je. Dia tak silap. Kata memudahkan cara. Jual harga berapa? RM30. Kata RM10 RM30. Kata. Lepas tu letak hiasan sikit kata. Zaman ni banyak lah kata. Itu tasbih. Mana kalau kita tengok cara kita menggunakan tasbih dengan cara yang diajari oleh ulama, ijtihad. Ulama mengajarkan kita itu fiqh. Cara menggunakan tasbih berzikir 33 kali tasbih. Kita ikut siapa? Subhanallah 33 kali. Siapa yang ajak kita? Nabi. Hadis Nabi, Nabi lepas pada solat Nabi akan bertasbih Subhanallah sebanyak 33 kali. Hadis yang sahih. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Dan ulama kemudian menggunakan tasbih sebagai alat kita untuk beribadah, untuk berzikir. Itu dalam syariat kita menggunakan sebab kita tahu fiqh, maka kita tahu cara wasilah kita ibadat kita kepada Allah. Kita nak sampaikan kita punya macam mana cara kita mengakui bahawa Allah itu Tuhan, dengan cara kita ibadat dengan ikut cara Nabi. Itulah fiqh yang sampai kepada kita. Jadi kita tahu cara menggunakannya. Pakai tasbih 33 kali, waktu zikir ada 100 kali, ada 1000 kali. Itu. Menggunakan dengan sebut nama Allah. Itu cara yang orang yang tahu fiqh. Yang tahu dah syariat menggunakan alat tu untuk ibadah dan perbuatan itu sendiri. Tapi kalau orang tak tahu fiqh macam mana? Macam tadilah. Dia pakai ihram mana orang? Ihram ni untuk pergi Mekah. Dia pergi masuk dalam gua. Dia bertahlul dulu. Dia duduk dalam satu gua dengan rantai tasbih yang paling besar. Kita pun kalah. Kan? Kalau kita tasbih kita kecil, halus ya. Orang kafir dia punya besar. Sampai dia boleh pakai kat ni. Rantai. Kata. Dia berzikir dengan nama yang lain. Maka itu satu ibadat yang diadakan. Kerana dia tidak tahu fiqh. Dia tak tahu syariat. Tak tahu hukum hakam Allah. Tauhid ada dah. Itu bahaya. Itu yang bezakan kita. Macam mana ada orang dakwah lah setengah tu. Had yang berkaitan dengan berzikir. Gerakkan dalam berzikir. Orang yang tahu syariat, dia tahu cara berzikir. Boleh bergerak dalam berzikir. Macam mana cara? Cara nak berzikir tu macam mana? Boleh naik atas tu. Had-had yang betul. Tak boleh campur lelaki. Perempuan. Kalau lelaki, lelaki saja. Kalau perempuan, perempuan saja. Nak bergerak, nak kuatkan zikir. Sebab kita tahu fiqh. Tapi kalau orang tu tak belajar fiqh, dia terus masuk akidah, terus masuk dia makam, nak pergi dia masuk tarikat kemudian ataupun kata dia tauhid terus lah. Dia tak tahu syariat contoh. Mulalah setengah tu dia berzikir dalam keadaan kata yang melebihi kata. Kita ada juga majlis zikir kita boleh juga antara laki-laki. Ustaz biasa tengok orang Arab. Dia ada yang berzikir ataupun dia tunduk macam tu lah. Berdiri tunduk ramai-ramai. Tunduk-tunduk bukannya berjoget mana pun. Had dia. Tapi laki-laki je lah. Allah Akbar, ada lagu. Ada dia buat lagu pula tu. Lagu-lagu yang rasa agak sedap lah bersesuaian. Ada. Dia pun buat majlis-majlis. Qasidah ada. Itu yang diharuskan syarak. Cara orang yang tahu fiqh. Tapi kalau tak tahu, dia buat benda yang lain. Sampai satu tahap dia tak belajar fiqh. Yang dia tak tahu fiqh, dia tahu ibadat saja. Sampai satu tahap dia semayang dengan niat sahaja.
Makam tinggi tu, belajar makam. Makam tu, saya lagi kata kat semua orang, tak apalah, lepas ni dah tengok elok dah pergi masjid. Lepas tu tak pergi masjid dah, kata. Tak payah sembahyang dah ni, dah makam tinggi dah. Kata. Itu yang tak tahu syariat, kata. Pentingnya fiqh ni dia ada kait dengan ibadah, kata, dengan akidah. Okay, kita masuk hubungan antara fiqh dan akidah Islam. Di antara keistimewaan fiqh Islam ialah ia mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan iman kepada Allah Ta'ala dan mempunyai kaitan rapat dengan rukun-rukun akidah Islamiah, terutamanya yang berkaitan dengan kepercayaan atau keimanan pada hari akhirat. Macam mana kita nak tingkatkan iman kita? Contoh, Allah kata, wahai orang-orang yang beriman. Kita ni memang Allah Tuhan kita sayang pada Allah, kita nak buat apa saja untuk Allah. Kemudian Allah suruh apa? Iqamas salah. Melaksanakanlah solah. Bila kata kita perlu buat amalan tu, kita kata Allah lah Tuhan kita dan kita nak duduk makam tinggi di sisi Allah, nak dapat redha Allah, maka datangnya satu suruhan Allah. Orang mana? Orang-orang kita sebagai orang Islam, kita nak tingkatkan makam kita mesti bekerja keras sikit. Sama ada kita bergerak dalam bentuk ibadah, bergerak dalam keadaan sedekah, kita kena buat benda tu. Kena tahajud, kena bergerak. Tak tahajud, tak naik makam. Contoh. Kata. Yang mana Allah kata, kalau kamu beriman pada Allah, wahai orang-orang yang beriman, iqamas salah, buat salat. Itu suruhan ke larangan Allah? Bila kata itu suruhan Allah. Bila kata suruhan Allah saja, itulah fiqh. Terus. Ilmu yang berkaitan dengan fiqh. Allah suruh kita buat apa? Semayang. Satu suruhan Allah itu dah fiqh dah. Wajib. Kena semayang. Cara dah Nabi ajak. Macam mana cara nak semayang? Itu Nabi ajak. Itu pula fiqh juga. Cara semayang, tak boleh semayang asar macam mana? Tak boleh lebih 5 rakaat. Tak boleh lebih 4. 5 tak sah. Kurang 3 buat. Tak boleh. Itu Nabi ajak. Itulah fiqh. Itu. Ada kaitan rapat dengan akidah. Jadi insya-Allah kita sambung pada bulan yang akan datang. Sampai sini sajalah. Kita masuk ilmu yang berkaitan dengan hubungan fiqh dengan akidah. Ini lebih terperinci. Jadi insya-Allah kita sambung pada bulan akan datang. Kita tutup majlis dengan surah kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا متكلمين باللغة العربية الفصحى ومتبحرين في علومها ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله منكم